punya pandangan sebagainya. InsyaAllah. Berapa minit lagi? 5 minit lagi? Okey, kita ada masa dalam 5 minit lagi. Okey. Kalau ada 5 minit, saya nak brief sikit apa yang saya tulis kat sini. Pertama sekali untuk Prof. Mus dah tahulah soalan tu, saya beritahu saya kan. Prof. Muhammad, kita akan, soalan pertama akan sekitar social krisis sosial yang elektronik. Kemudian daripada social krisis itu kita sedang menuju kepada social disorder kan. So rakyat akan berpecah kepada beberapa kumpulan sebab pandangan-pandangan yang berbeza dan sebagainya lah. Jadi soalan ni macam mana kita nak apa dia kesan-kesan negatif daripada krisis ni. Lockdown kita dah ada pengangguran 1 juta sebagainya. Jadi macam mana kita nak tenteramkan semula lah, harmoniskan semula dari sudut rakyat, dari sudut orang lain, itu lebih kurang benda negatif yang timbul itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sekalian tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, sidang yang melihat dari mana-mana lah, insya-Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada hari ini, pada kali ini kita berpeluang untuk bersama-sama dengan MDN, Majlis Dakwah Negara, dan alhamdulillah bersama-sama kita panel-panel yang akan saya perkenalkan sekejap lagi. Sebelum itu saya ingin sama-sama mengajak kita melihat kepada beberapa perkara yang penting sebagai mukadimahnya, iaitu kalau dulu kita ada hikayat Singapura dilanggar todak, kemudian datanglah budak kecil untuk memberikan pandangan-pandangan untuk macam mana nak melawan, akhirnya todak dapat dikalahkan. Dan hari ini kita bermula dengan hikayat yang baru di negara kita ini, di mana kita dilanggar oleh COVID-19, dan bermula daripada 3 kes, 2 di Sabah, 1 di Selangor, dan kemudian selepas itu pada 16 Mac 2020 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama pada masa itu, dan sejak daripada bermulanya PKP itu, maka keadaan negara kita menjadi semakin menakutkan. Seluruh Malaysia diwartakan sebagai tempat jangkitan serangan virus COVID-19. Seluruh negara, seluruh rakyat diarahkan untuk duduk di kubu, di rumah masing-masing dengan pergerakan yang terbatas, dengan keadaan yang terbatas. Maka bermulalah daripada tahun itu, daripada bulan Mac itu, ciri-ciri ketakutan demi ketakutan yang kita dengar di sana sini. Rakyat Malaysia yang sebelum ini tidak pernah berada dalam keadaan yang serius seperti itu. Dan kemudian kita diperkenalkan pula dengan pelbagai kluster jangkitan. PKP juga bertambah-tambah namanya, PKPD, PKPB, PKPP dan sebagainya. Dan juga kita mendengar bagaimana akhir-akhir ini, terutamanya beberapa hari yang lepas, peningkatan kes jangkitan positif kepada rakyat Malaysia telah sampai ke angka 150,000. Ini amat menakutkan, dan setelah hampir setahun dengan krisis ini, kita mula melihat, sekarang ini kita telah mula lihat jelas impak, kesan yang ada, contohnya lockdown yang berlaku, satu bencana yang baru. Malahan kesan-kesan serangan daripada COVID-19 ini telah menyebabkan menyentuh semua aspek psikologi, pemikiran, kebudayaan, agama, malahan ke seluruh kehidupan. Dan kita melihat juga bagaimana hasil daripada berlakunya COVID-19 ini, berlakunya fatwa-fatwa yang berbeza. On the ground kita lihat ada tuan-tuan guru kita memberi fatwa-fatwa yang lain daripada apa yang ada pada kepimpinan yang ada daripada negara. Jadi bencana COVID-19 ini disampai kepada peringkat agamawan juga masing-masing dalam keadaan tuduh-menuduh ataupun dalam keadaan yang tidak sama pemikirannya. Dan bencana lockdown yang kita hadapi akibat daripada serangan COVID-19 ini juga memberi kesan yang banyak. Sebagaimana kata beberapa orang penggaji, saya quote, the lockdown could kill far more people than the virus itself. Lockdown boleh membunuh lebih ramai orang berbanding dengan virus itu sendiri. Jadi inilah antara perkara yang akan kita tengok. Malaysia yang asalnya harmoni dan bersatu, semua sektor terkesan pada hari ini, kesihatan, keselamatan, keagamaan, ekonomi, pendidikan dan pelajaran. Jadi sebab itulah krisis pada hari ini perlu kita pandang dengan serius, dan sekarang tibalah masanya untuk cuba kita lihat apakah perkara yang lanjutan daripada suasana-suasana yang telah kita hadapi pada hari ini. Dan daripada beberapa kajian yang dibuat oleh mereka yang ada di dalam negara, malahan yang ada di luar negara juga, menunjukkan bahawa sekiranya tidak diurus tadbir ataupun tidak dilaksanakan pengurusan dengan baik, memimpin dengan baik, malahan rakyat tidak diurus, tidak diberikan kefahaman dengan baik, maka ia boleh mengakibatkan suatu perkara yang besar. Yang akhir-akhir ini, satu perkara yang telah timbul akhir-akhir ini ialah bagaimana kita diancam pula dengan satu kumpulan subversif. Mungkin perkara ini tak semua dengar, tapi saya cuba nak lontarkan di sini sebagai mukadimah. Bagaimana ada pula kumpulan subversif yang menyalahkan pihak kerajaan, pihak raja-raja, pihak Perdana Menteri, kementerian dan sebagainya dengan alasan kepimpinan yang lemah dan sebagainya. Jadi pihak-pihak ini sebenarnya telah pun wujud lama, dan kita pun tahu, malahan telah pun diberitahu oleh pihak-pihak keselamatan sebelum. Jadi inilah antara perkara-perkara yang sebenarnya membawa satu persoalan yang besar. Huru-hara COVID-19 bukan hanya di hospital, tetapi juga di dalam keadaan-keadaan yang ada di seluruh aspek kehidupan.
Dan di sinilah kita melihat ada pula musuh-musuh menangguk di air yang keruh untuk menjadikan Malaysia yang tercinta ini sebagai sebuah negara republik pula, dengan dikata tak patut ada raja, tak patut ada kita kata darurat dan sebagainya. Dan ini semua adalah perkara-perkara yang timbul, dan insya-Allah dan kita bersyukur kepada Allah SWT dengan inisiatif daripada Majlis Dakwah Negara MDN yang di bawah pimpinan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zudi Haji Abdul Majid, dan juga jawatan kuasanya telah membawa satu dialog negara, dan mudah-mudahan dialog kita pada hari ini akan dapat menyelesaikan sebahagian daripada pemikiran-pemikiran yang celaru yang ada pada masyarakat hari ini. Dan alhamdulillah kita dapati bahawa dialog ini sedang diperhatikan rakyat kita, mudah-mudahan insya-Allah akan dapat berkembang. Pada hari ini alhamdulillah kita ada 3 orang panel yang merupakan pakar-pakar perubatan dan psikologi, yang mana kita bawa psikiatris kita bawa sama-sama untuk membincangkan tajuk yang amat penting. Sebenarnya tajuk ini amat penting. Bila saya fikir-fikir balik, tajuk ini cukup penting, iaitu serangan COVID-19, apa lagi yang boleh kita lakukan. Serangan COVID-19. Jadi tajuk ni kedengaran agak serius sebab dia bermula dengan perkataan serangan. Bila kata serangan tu maknanya adakah kita sedang berperang, jadi ini adalah satu yang kita nak kena tengok jugalah, sebab ramai orang guna perkataan serangan ni. Malahan disebut juga oleh billionaire Bill Gates, pada tahun 2015 dia menggambarkan pada tahun-tahun mendatang akan berlaku serangan biological weapon, biological terrorism. Jadi benda yang telah disebut sebelum ni lah. Jadi adakah kita sedang diserang? Yang ini forum lain lah. Tentang keselamatan ni kita panggil Panglima Angkatan Tentera, kita panggil Ketua Polis Negara, kita bincang tentang aspek perang pula. Tapi pada hari ini insya-Allah kita akan fokus serangan COVID-19 ini dari sudut impak kepada pemikiran, kepada keharmonian negara, aspek-aspek perubatan dan keselamatan serta kesihatan rakyat dan negara insya-Allah. Dan di sinilah kita berharap usaha yang dibuat oleh Majlis Dakwah Negara ini mudah-mudahan mendapat barakah daripada Allah SWT. Barisan panel kita, yang pertama kita ada Profesor Dr. Mustafa Ali Muhammad, seorang profesor dari yang mahir bahagian farmakologi dan toksikologi. Farmakologi ini bahagian ubat-ubat lah. Itu yang saya faham secara mudah, secara ringkas kan. Dan kemudian toksikologi ini pula bahagian racun. Apa benda masuk dalam badan kita yang tak elok, yang racun, ada toksik dipanggil. Jadi kita ada profesor yang pakar bahagian ubat dan bahagian toksik. Jadi dia terror lah bahagian-bahagian kita kata vaksin ke, ubat vaksin ke, alternatif ke. Jadi insya-Allah kita berpeluang untuk mendengar pandangan-pandangan beliau yang merupakan seorang profesor daripada Fakulti Perubatan dan Bioscience dan Nursing di Masa University. Yang kedua kita ada Profesor Dr. Muhammad Hussein Habir, profesor bahagian psikiatri, iaitu pakar bahagian bukan saja dari sudut psikologi tetapi bagaimana nak merawat orang yang sakit psikologi ini, dan kita insya-Allah berpeluang untuk mendengar pandangan-pandangan beliau berkenaan bagaimana cadangan-cadangan untuk kita nak menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada hari ini yang kita kata luar biasa. Kita dengar kadar kematian bunuh diri sebab trauma, sebab apa ni kita kata kuarantin, lockdown dan sebagainya semakin naik, dan begitu juga kadar-kadar stres semakin naik. So insya-Allah mudah-mudahan dengan kehadiran panel kita ini akan dapat membahaskan perkara tersebut. Dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Adina Sulaiman, merupakan Ketua Kluster Perubatan Akademik Profesor Malaysia, seorang yang sangat berpengalaman, pakar dalam bahagian kesihatan awam dan juga pelbagai perkara. Saya kenal beliau, banyak perkara yang beliau buat yang kita kata off record yang sebenarnya menajamkan lagi kepakaran beliau di dalam bidang-bidang kesihatan dan juga bidang-bidang perubatan insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ahli panel kita semua. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pertama saya minta maaf lah sekiranya apa yang saya cuba nak sama-sama buat pada hari ini ada kelemahan. Saya ni pun sebenarnya macam bidang terjun aja insya-Allah. Baik, yang pertama sekali kita mohon untuk Profesor Mustafa berkenaan dengan berkenaan dengan sedang krisis yang sudah mula kronik ini. Jadi kita lihat bagaimana perkara yang berlaku di hadapan kita ni, kita dah lebih kurang sekitar setahun. Jadi ada macam-macam teori, macam-macam perkara berlaku di hadapan kita. Kalau kita dengar video dekat YouTube tu, macam-macam cerita. Ada yang kata beginilah, ada yang kata begitu, dan kadang-kadang bertentangan antara satu sama lain.
terutama berkenaan vaksin, sebab kita dah mula nak menerima vaksin ini. Jadi kita melihat apa yang berlaku pada hari ini, rakyat Malaysia terpecah tiga dengan fakta sains. Fakta sains yang ada ni yang dibawa oleh orang-orang yang pelbagai tadi. Yang pertama, kumpulan pro vaksin. Kumpulan pro vaksin ni apa pun jadi, vaksin sajalah ubat. Vaksin sajalah penyelesaiannya. Ini adalah orang yang suka vaksin. Yang kedua pula, kumpulan anti vaksin. Yang anti vaksin ni pula mereka yang berpendapat bahawa apa-apa pun tolak vaksin. Kerana vaksin ialah man-made, buatan manusia, bukan natural. Dan yang ketiga pula, kumpulan yang lebih sederhana, mungkin wasatiyah lah kita panggil istilah kat Malaysia ni. Orang yang suka kepada neutral dan berpegang kepada fakta, mungkin berpegang pada agama, mengutamakan keseimbangan di antara hadis dengan Al-Quran yang mungkin kadang-kadang bertentangan. Contoh, ada pandangan daripada perubatan kata ada penyakit tak ada ubat, tapi hadis kata semua penyakit ada ubat kecuali mati dan tua. Jadi di sinilah kita lihat Prof, bagaimana di Malaysia kita ni terpecah kepada tiga kumpulan. Yang keempat ada, yang keempat je ni tak kisah. Yang tak kisah ni tak mau fikir, tak nak peduli apa-apa sebagainya, tak ambil pot langsung, ini kita tak boleh buat apalah kan. Jadi bagaimana perkara ini boleh berlaku? Apakah sebenarnya fakta-fakta yang ada di depan sana? Sama ada YouTube ke, ada yang viral dalam WhatsApp ke dan sebagainya. Fakta-fakta mengenai perbuatan vaksin, mengenai anti vaksin dan sebagainya tadi. Fakta sains yang menyebabkan berlaku sampai berpecah ni. Dan sampai peringkat label-melabel ni menyebabkan bergaduh bermasa muka. Jadi bolehkah Prof tolong ceritakan kepada kita secara generalnya bagaimana perkara-perkara tentang vaksin, ambil vaksin, tak nak vaksin, ataupun faktor yang COVID-19 ni macam mana vaksin dia, ataupun vaksin sebelum macam mana. Jadi kita minta Prof jelaskan supaya kumpulan 1, 2, 3 ni dapat berfikir dan mudah-mudahan dapat berlapang dada antara satu sama lain. Terus silakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Nazman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan dengan untuk kita kenal COVID dulu. What is COVID sebenarnya? COVID-19 ni merupakan sejenis serangan ataupun jangkitan virus, dan kita banyak tahu mengenai COVID ni daripada media, daripada macam-macam. Dan masyarakat sekarang mungkin dah lali dah dengan apakah sebenarnya COVID. Tapi kita tak tahu sama ada apa yang dalam pengetahuan mereka tu sebenarnya betul ke penerangan atau kefahaman dia tentang COVID tu. Dan ada banyak yang percaya bahawa COVID ini satu benda yang amat berbahaya, macam satu benda yang kalau kena mati. Itu ada juga, dan ada juga yang tak percaya langsung. So sebenarnya COVID ini adalah sejenis virus yang sama dengan flu ataupun sesama yang biasa menjangkit kita semuanya. Cuma COVID ini disebabkan oleh satu virus yang baru, dan apabila dia menjangkiti sesuatu golongan yang tertentu, akibatnya agak teruk. Okey. Kalau dia menjangkiti golongan-golongan yang kuat, yang muda, yang tidak berpenyakit sebenarnya, hampir 99% semuanya recover, selamat dan juga boleh berfungsi seperti biasa. Tapi ada setengah golongan yang mungkin berpenyakit ataupun berumur dan sistem imunnya tidak kuat. Mereka ini akan mengalami berbagai masalah. Jadi itulah di mana masalah timbul. Selain daripada itu tidak ada banyak masalah, kecuali jangkitannya memang merebak lah. Virus ni akan merebak walaupun macam mana kita nak kawal pun, kalau kita silap sikit dia akan merebak. Okey, so itu kita dah faham. Sekarang ini apakah masalah kita? Masalah kita sekarang, virus ini sedang merebak dan kita di Malaysia sekarang, siapa yang ada virus dikuarantin dan dikawal. Dan kebanyakannya yang belum ada penyakit juga dikuarantin dan dimasukkan ke hospital dan sebagainya. Ini mungkin juga kalau kita nak fikir balik, kita berbincang balik sama ada perlu ke tidak. Sebab kalau tidak ada penyakit yang serius, mungkin cara kuarantin tu boleh dipikirkan semula.
macam mana kita nak kuarantin dengan micro kuarantin, bukan MCO satu daerah dan sebagainya. Kita mungkin boleh fikirkan semula apa masalahnya. Okey, ada yang mengatakan bahawa COVID-19 ini tidak ada ubat. Sebenarnya itu salah, totally wrong, it's false. COVID-19 ini ada banyak ubat. Banyak, cuma tidak diketengahkan lagi dan ada yang dalam kajian, ada yang dibuktikan tapi tidak diketengahkan secara saintifik dengan rasminya. Banyak kita tengok kajian-kajian dan juga penggunaan ubat-ubatan di merata tempat di mana laporannya mengatakan ia berkesan dan sebagainya, tapi tidak ada satu golongan yang kuat ataupun negara yang kuat yang mengadoptasikan kegunaan bahan-bahan ini. Okey, kita ambil Malaysia. Malaysia, kita tahu kita adalah sebuah negara yang kaya dengan pelbagai penggunaan perubatan. Kita ada ubatan moden, kita ada ubatan klasik, ubatan tradisional, kita ada juga macam-macam lah, kita ada semua. Kita ada acuan sendiri sebenarnya. Dan banyak ubat-ubat yang diamalkan oleh golongan-golongan yang bukan doctors secara rasminya, secara tradisional, secara klasikal, secara herbal dan sebagainya. Banyak di antaranya boleh kita ketengahkan. Cuma tidak diketengahkan. Tak tahu kenapa, mungkin ada sekatan dan sebagainya. Dan di samping itu, ada juga ubat-ubat perubatan moden yang telah pun diutarakan, disenaraikan sebagai berkesan dengan laporan-laporan yang agak jelas. So semuanya ini kita perlu tengok, sebab kita sekarang ni, ini pandangan saya nampak dalam Malaysia ni kita hanya menunggu vaksin itu saja. Tidak ada lain. Kalau kita masukkan seseorang ke hospital, kebanyakannya tidak ada apa-apa ubat. Banyak yang keluar mengatakan dia hanya dapat perhatian sahaja, tidak ada diberikan ubat-ubat sebab katanya tak ada ubat yang berkesan dan sebagainya. So approach ini mungkin kita boleh fikirkan bersama. Gabungkan tenaga-tenaga pengamal seperti even hydroxychloroquine, laporannya meragui, ada kata ia berfungsi, ada kata tidak dan sebagainya, dan kita tengok satu penerbitan daripada Lancet telah ditarik balik dan tidak ada data dibenarkan untuk dilihat oleh siapa-siapa pun akibat daripada ini. Ini bermakna kita dah mencurigai apa yang telah dikeluarkan. Mungkin ada some force behind yang mengawal semua ni. Kenapa kita tidak boleh mengamalkan ubat-ubat tradisional yang berkesan ataupun yang baik? Sebab kalau kita tengok dari segi asasnya, COVID ini memerlukan sistem imun yang kuat. The best remedy, the best prevention or prophylactic is a strong immune system. Sistem imun yang kuat. Dan kita ada banyak cara untuk kuatkan imun untuk kita nak mengatasi. Tapi di antara cara-cara yang kita boleh sebarkan, kita boleh praktikkan kalau rasmikan kaedah-kaedah ini. Dan ada juga ubat yang tinggi, dos yang tinggi vitamin. Ada kajian yang agak rapi dijalankan dan juga keputusannya amat meyakinkan. Saya memang yakin sebab saya banyak tengok hasil-hasil kajian ubat-ubatan ni, dan saya yakin ubat di antaranya macam ivermectin memang tidak ada masalah langsung untuk digunakan pada saya, sebab ivermectin adalah selamat dan dia telah digunakan kepada berjuta-juta manusia dah. Tidak ada seorang pun lagi yang mati akibat ivermectin. Dan oleh kerana dia selamat, dia tidak memudaratkan, risikonya amat kecil kalau kita banding dengan risiko benda-benda lain
yang kita belum tahu contohnya. So itulah di antara pengenalan kepada keadaan vaksin. Okey. Lepas itu kita nak masuk pula kepada vaksin sebenarnya. Masalah kita dengar banyak masyarakat ni ada yang takut vaksin, ada yang pro vaksin dan sebagainya. Saya nak bagi tahu awal-awal dan bagi pihak kedua lagi panel tu pun, kami bukan anti vaksin. Kami bukan menghalang penggunaan vaksin, malahan kami adalah guru dalam universiti dan kami mengajar mengenai vaksin. Kami promote vaksin. Saya hampir semua pelajar perubatan tu yang saya ajar tidak pernah sebut jangan guna vaksin. So vaksin ini satu yang paling penting dalam keadaan macam ini. Dan juga kerajaan telah mengambil langkah yang bijak dengan menggunakan vaksin sebab menggunakan vaksin adalah lebih berkesan dan lebih murah. So tidak ada masalah. Vaksin adalah sesuatu yang paling baik digunakan jika ia didapati sesuai. Dan juga paling murah. Sebab bila kita dah dapat vaksin, kita tak ada downtime dah, tak ada kena penyakit lagi, tak ada masuk ward lagi. Dan ini menjimatkan dan juga less downtime dan ekonomi boleh pulih dengan mudahnya. Okey, so itu vaksin. Dan vaksin ini memang bagus. Okey, dan saya juga ingin menceritakan bahawa proses mengeluar vaksin memang tedious ataupun rumit dan memerlukan banyak kajian sebab vaksin ini bukan macam ubat biasa. Bukan macam Panadol di mana kita ambil lepas 4 jam, Panadol tu dah hilang daripada badan kita. Vaksin ini akan masuk pada badan kita dan membuat sesuatu, mengubah sesuatu dalam badan kita. Jadi maksud saya ialah vaksin ini bertindak secara jangka panjang, mungkin mengubah badan kita ni sepanjang hayat. Itu bergantung pada vaksin lah. Okey. Dan apa yang biasanya terjadi ialah vaksin ini secara klasikal, secara tradisi dibuat dengan menggunakan virus yang telah lemah ataupun yang tak aktif. Dan dia masukkan dalam badan, badan kita akan bertindak mengeluarkan setengah antibody dan sebagainya. Tapi sekarang ini, kebelakangan ini kita dapati ada juga vaksin yang menggunakan teknologi baru. Dipanggil teknologi mRNA dan sebagainya. Dan vaksin ini dilakukan dengan cepat. Itu cukup bagus. Itu menunjukkan kemajuan teknologi sudah dapat menjana vaksin dengan cepat dan juga dengan baik. Okey. Satu masalah yang timbul ialah badan kita berteknologi sama. Kita tidak ada perubahan teknologi dalam proses imunisasi kita dan juga proses metabolisme manusia. Jadi, vaksin ini bila kita dah dapat buat vaksin dengan baik, ujian pada manusia haruslah dilakukan dengan sempurna, dengan lengkap supaya kita pasti vaksin ini tidak melakukan apa-apa yang kita tidak mahu pada badan kita. Kita tengok dulu sebelum ini, vaksin RNA ini telah dibuat untuk virus yang terdahulu dan banyak kesan yang buruk telah berlaku kepada haiwan-haiwan yang telah dikaji akibat vaksin ini. Kita tengok yang lepas-lepas tu memang ada haiwan yang mati pun selepas ini sebab dia ada autoimmune reaction. Okay. So itu boleh berlaku jika kita ada vaksin daripada RNA. Dan sekarang kita memang ada pun vaksin RNA ni dalam pipeline kita, dalam penyediaan kita yang akan diberikan kepada masyarakat. Inilah yang menimbulkan banyak kontroversi, pemikiran rakyat pun bercelaru sama ada nak terima tak nak terima. Sebab vaksin ini tidak dipastikan selamat sehingga kini. Ia dikeluarkan dalam keadaan authorized for emergency use. Maknanya kajiannya belum lengkap. Kalau pada saya lah, kita tak boleh panggil lagi vaksin tu. Kita boleh panggil dia experimental material je.
sebab dia belum 100% lulus. See? Kita boleh ibaratkan dia sebagai bahan percubaan saja sebab dia belum 100% lulus. Tidak dicop dengan rasmi, okey ini vaksin. Tidak. Dia kata okey, we authorize for emergency use. Dan kita pun menggunakan vaksin ini. Kalau kita nak guna, fair enough. Kalau kita yakin, kita boleh guna. Tapi apa yang sepatutnya wujud di kalangan manusia ialah mereka harus diberi pilihan. Mereka harus diberi pilihan sama ada dia nak terima ataupun tidak terima. Sebab vaksin ini akan diberikan kepada mereka, akan disuntik ke dalam badan mereka. Dan kalau mereka tidak yakin, seharusnya tidak ada paksaan. Itulah rasanya yang paling penting supaya masyarakat rasa humanitarian consideration ada. Tidak ada paksaan untuk pengambilan vaksin. Sebab ini yang saya rujuk ini adalah vaksin yang DNA, RNA based, yang berdasarkan pada RNA dan teknologi baru. Kalau vaksin lama tidak ada masalah, siapa dia punya kemuskilan ataupun keraguan tidak tinggi. Tapi bila teknologi baru, teknologi sendiri kita dah tahu dia baru, tapi kajiannya tidak lengkap. Lagilah kita rasa tidak selamat untuk menerima vaksin ini. So itulah satu-satu yang timbul di kalangan ramai masyarakat. Dan banyak juga termasuk media sosial. Dan media sosial ni pun saya nak warn the public, tidak semuanya betul. Banyak juga paparan-paparan yang dikeluarkan oleh media sosial ni berupa fake ataupun tak terima akal. Tapi itu urusan lain lah, itu pandai-pandai kita nak menerimanya. Dan satu lagi, vaksin yang berdasarkan pada RNA ni, dia ada kemungkinan menimbulkan reaction antibody, ADE dipanggil. Reaction yang autoimmune, yang keterlaluan, yang dia menyebabkan badan kita sendiri yang mengeluarkan perkara-perkara yang negatif daripada protein tu. Maknanya badan kita yang buat kita menjadi huru-hara, mendapatkan penyakit tu. So inilah satu-satu yang paling takut berlaku pada siapa-siapa. Okey, itu dari segi general konsep. Satu lagi konsep yang kita perlu tahu ialah inter-individual variation. Ini bermakna setiap manusia berbeza. Mungkin kalau dalam 100 orang, 80 tu hampir sama, tapi ada 10 berbeza. Ada 10 belah belakang dia positif, yang negatif lagi 10 belah belakang. So dia kalau kita buat graf macam bell shape, majority comply, tapi ada juga yang tak comply. Manusia memang macam tu. Contohnya kalau kita ambil kopi, ada orang minum kopi, dia tak boleh tidur sampai 2 hari. Tapi ada orang minum kopi, dia boleh tidur. Tak ada apa-apa. So itu dipanggil inter-individual variation. Kita ada juga inter-ethnic variation. Ada sesetengah ubat, saya sendiri telah terlibat dalam kajian ni, di mana ubat itu kalau kita bagi pada orang India, dia cepat metabolize. Kita bagi pada orang Cina, dia lambat. Ini sebab kita ada, manusia ni ada dikategorikan sebagai fast metabolizers, slow metabolizers dan sebagainya. Bergantung pada satu bahan yang dipanggil cytochrome enzyme dalam badan. So ini semuanya kita kena tengok secara terperinci sebab kita rakyat Asia. Kita bukan orang-orang daripada Europe ataupun Amerika di mana ujian itu dijalankan. So baru ni saya tengok seorang jururawat Cina yang dapat severe allergic reaction. Saya straight away teringat mungkin ini inter-ethnic variation. Telah dia exhibit inter-ethnic variation. Tapi kita sekarang ni kita tak boleh kata yes or no sebab kita belum kaji. Saya tak boleh nak katakan vaksin ini tidak bagus. There is no way I can say the vaccine is not good. Sebab kita tak tahu. So kalau kita tak tahu, kita cuba tahukan dulu. Okay, that is the best way. Kalau tak pandai, belajarlah. Kalau tak pandai
baca, belajar membaca. So that is the approach yang kita perlu ambil. Okay, so that is what what is on the vaccine itself. Okay, so saya harap kita dapat fahamlah kenapa kita masih ragu-ragu tentang vaksin ini. Sebenarnya kita bukan ragu-ragu tentang vaksin. Kita ragu-ragu sebab satu, dia new teknologi, satu, kajiannya belum habis, satu lagi, banyak benda lagi kita tak tahu mengenainya. Dan yang paling kita takut timbul daripada syarikat itu sendiri, di mana syarikat itu meminta kebenaran supaya mereka immune daripada sebarang tuntutan daripada pengguna. Dia minta immune status, liability tak ada. So, kenapa itu diminta daripada pihak-pihak berkenaan? Mungkin dia takut juga sebab dia pun tahu, dia tak tahu juga keselamatannya. So, all this put together, mungkin kita boleh tengok semula. Saya syorkan juga di mana kita perlu tengok prophylactic approach, di mana pendekatan secara menghalang ataupun mengelak daripada penyakit. Menggunakan bahan-bahan yang boleh boost our immune system. Banyak, saya boleh bagi banyak. Di forum ni tak payah kita bincang detail, tapi ada banyak bahan immune booster dan juga ubat-ubat yang dah sedia ada seperti ivermectin. Satu contoh yang paling baik ialah ivermectin yang saya dah tengok dengan jelasnya. Dia berkesan dan juga tidak berbahaya dan boleh digunakan sebagai prophylactic dan murah. So itulah secara ringkasnya mengenai pengenalan ini. Baik, Alhamdulillah. Doktor, saya nak tanya sikit, Prof. Tadi berkenaan dengan Prof sebut tidak cukup masa lagi. Dari sudut berapa lama sebenarnya satu vaksin itu perlu dijalankan kajian itu, dan berapa macam mRNA ni, kata yang teknologi baru ni, berapa lama pula kita perlukan untuk teknologi baru ni? Okey, sebenarnya teknologi ini ada beberapa benda lagi yang dia tidak boleh memperjelaskan. Dia tak kira berapa lama sebenarnya. Kalau dia boleh memperjelaskan proof ataupun ada bukti-bukti, dan kita boleh terima. Tapi sekarang tidak ada jawapan. Soalan-soalan yang kita tanya itu tidak ada jawapan. Katalah kalau dia kata setahun dia boleh bagi jawapan, then it's fine. Mungkin kita perlu setahun. Tapi sekarang tidak ada. So it's difficult to say how long we need. Kalau ada dia buat kajian dan dia boleh provekan, fine. Kita boleh terima. That is the situation. Yeah. Ya, baik. Kemudian bagaimana pula dengan, adakah kita kata kaedah kalau dalam istilah dalam bahasa Arab, al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita wiqayah ni kita preventif lebih baik daripada merawat. Okay. Jadi dalam hal ini, doktor, contohnya Prof, macam sekarang dalam keadaan pandemik yang dah meluas dengan keadaan macam-macam yang berlaku sekarang ni, dari sudut kita kata positive case yang banyak, macam mana dengan contohnya orang-orang yang terdedah kepada vaksin ni, contohnya frontliner ataupun contohnya orang yang terpaksa berdepan dengan bisnes yang melibatkan COVID ini, adakah ubat-ubat tadi itu boleh membantu untuk menghalang mereka ataupun bagaimana, Prof? Okey, dia macam inilah ceritanya. Sebenarnya kajian-kajian yang telah saya teliti, ada beberapa jenis ubat yang berupa prophylactic, iaitu pencegahan. Yes, dia berupa prophylactic. Contohnya even hydroxychloroquine itu ada kajian mengatakan dia berkesan, tapi kita tak dapat pasti. Itu tak ada data. Tapi ivermectin memang dilaporkan dengan jelasnya bahawa dia boleh merupakan prophylactic juga. Okey. Dia boleh merupakan prophylactic. Bila kita ambil sebiji, kita boleh tahan 5 hari. 5 ke 7 hari. So that means dia murah saja, ubat ni murah dan tak ada side effect. Di Afrika diguna dengan meluasnya sebagai ubat cacing. Yes, tak ada seorang lagi mati akibat ivermectin dalam ubat cacing lah ni, Prof, ya? Ubat cacing maknanya.
Bukan. Jangan pergi beli ubat cacing. Okey. No. This is Okey. ivermectin. Tapi Ivermectin, baik. dia untuk cacing lah. Okey, It baik. is not ubat cacing lah, Dettol Okey. gitu ke apa ke. Okey. No. Okey. Baik. So, jangan ambil ubat cacing biasa ni. Okey, baik. Ubat ini tak ada di Malaysia. Jangan carilah, tak ada lagi. Tak ada lagi. Baik. Ada untuk haiwan aja. Baik. Jadi maknanya secara ringkasnya saya boleh simpulkan ke sini, maknanya ada option, ada pilihan untuk kita menyelamatkan frontliner kita ataupun nak menyelamatkan mangsa-mangsa yang kita kata kemungkinan besar akan kita kata highly risk, orang yang mungkin mendapat COVID dengan mudah dengan ivermectin, dengan pencegahan-pencegahan yang ada itulah selain daripada vaksin. Jadi maknanya Okey, sekarang ni kita dalam keadaan cemas. Ya, baik. Dalam keadaan cemas. Kita ada choice. Okey. Kita ada ubat. Kita ada juga alternatif macam secara Islam, Habatus Saudah bercampur dengan madu lebah semua telah dibuat pun di Arab, kajian di Madinah. Ya. Dan telah pun dikeluarkan dalam research yang berupa jurnal yang diterima. Okey. So benda-benda ni tidak ada risiko. Tapi chances atau kemungkinan dia berkesan ada. Okay. So apa salahnya kalau benda-benda ini digunakan? Kerana dia tidak ada risiko dan dia boleh memberi kesan positif. Selain kita nak guna vaksin. Betul. Vaksin ni satu kita kena tunggu lama, satu lagi risikonya amat tinggi. Dan kita kena bayar mahal. Semuanya ini kita kena fikir. Di Malaysia kita ada banyak alternatif. Kita ada pengamal-pengamal ubat tradisional. Mereka ada banyak cara untuk boost up immune system. So itu satu cara profilaktik lah. Kita tidak lupa pada ke hospital ni. Itu rawatan macam kalau dah teruk kita kena ada respirator lah, apa semua tu. ICU, that one no deny. Definitely perlu. Tapi untuk menyimpan patient yang hanya dites positif, kita nak masukkan ke dalam ward, itu membebankan frontliners. Kan? Kalau ada profilaktik lebih baik. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan jawapan ni dapat kita panjangkan kepada kementerian. Mudah-mudahan mungkin cadangan-cadangan profesor tadi boleh dapat kita jadikan sebagai bahan bicara. Sebab sekarang ni alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengeluarkan satu kenyataan bahawa dia bersedia untuk mendengar mereka yang ada kepakaran untuk bersama-sama membantu. So ini salah satu perkara yang saya rasa baru yang kita tidak pernah dengar di dalam perbincangan-perbincangan di peringkat medical ataupun di peringkat hospital kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan tengok. Baik, kita pergi kepada Prof Muhammad. Prof, kita sedang berhadapan dengan krisis yang mula kronik ni sebab saya dengar macam laporan daripada sinar contohnya kematian meningkat, orang bunuh diri, dan kita bimbang pula mungkin sampai kepada social disorder pula, gangguan-gangguan sosial. Kemudian jadi kali ini kita melihat makin lama makin teruk. Bagaimana pandangan Prof untuk kita nak cuba nak memproses rakyat kita, mungkin nasihat-nasihat bagaimana, contohnya macam kita sebut tadi, kita ada pro vaksin, orang yang suka vaksin, ada yang anti vaksin, ada yang neutral, ada yang tak kisah. Jadi ini antara kadang-kadang di kalangan diorang ni masing-masing jadi jawapan daripada Prof Mustafa tadi dah legakan lah, maknanya orang yang nak boleh ambil, yang tak nak boleh ambil, satu yang neutral kan, yang tengah. Jadi bagaimana pula dari sudut psikologi, dari sudut mental ni nak mempersiapkan rakyat kita yang berada dalam keadaan ketakutan pada hari ini. Prof, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Azman sebagai moderator. Jadi kita perlu faham bahawa apa yang kita lalui sekarang dalam kancah pandemik krisis ialah telah menerbitkan kita panggil social crisis. Dalam social crisis ni kita perlu mengetahui apakah ciri-ciri yang kita tengah lalui sekarang. Saya boleh simpulkan sebagai VUCA lah. VUCA bermaksud volatility, itu kecelaruan lah dari pendapat, dari perbezaan pendapat, ya. Uncertainty, kita tak tahu. Misalnya 3 bulan dulu kita dapat
plateauing effect daripada apa yang kerajaan beritahu cadangkan. Tapi tiba-tiba dia naik dan sampai sekarang 3,000, uncertainty. And then kita perlu lihat dari segi complexity, complexity. Dan kita kena juga lihat dari segi ambiguity. Yang kata Prof Mus kata tadilah, ada yang bersetuju tentang vaksin, ada yang tidak bersetuju tentang vaksin. Cumanya bila ada kecelaruan begini, maka apa yang berlaku sekarang dalam masyarakat is perubahan sosial. Perubahan sosial, dan di mana sekarang ini kita berhadapan dengan keadaan di mana kita panggil unknown. Kita tak tahu apa sebenarnya yang akan berlaku, dan akhirnya apa yang terbaik untuk strategi kita dalam menangani masalah sedemikian. Jadi seolah-olah kita membuka banyak ruang untuk perbalahan, untuk perbezaan pendapat dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku sekarang ni ialah ramai antara kita, termasuklah golongan profesional, pakar-pakar dan juga pemimpin. Kadang-kadang mereka dalam keadaan cemas, mereka berkeadaan stres. Dan mereka, kalau kita tengok daripada apa yang dilaporkan oleh frontliner, dia telah mengalami, kita panggil fatigue syndrome, keletihan, burn out. Dan keadaan ini apa yang berlaku ialah kita tengoklah, salah satu daripada apa yang kita perhatikan ialah kita panggil social rupture. Yang kita boleh nampak ialah ada yang kata boleh sembahyang, ada yang kata jangan pergi sembahyang, dan banyak perbezaan. Kalau kita lihat dari segi even pendekatan agama pun, kita dah banyak perbezaan yang menyebabkan kadang-kadang menjurus kepada yang kita panggil social rupture. Dan apa yang Ustaz katakan juga sedang berlaku. Dan kalau kita tengok dari laporan, sejak COVID-19 bermula dan sampai sekarang, ada lebih kurang 270. Ada disebabkan oleh kemurungan, disebabkan oleh hilang pekerjaan, hilang perniagaan, sumber perniagaan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pula jumlah kematian disebabkan oleh COVID, mungkin dalam dalam lebih kurang 600 lebih. Tapi kita perlu ingat, mereka yang bunuh diri ni, ia merupakan satu stigma, dan kalau dilaporkan misalnya 270, mungkin kita boleh kali 3. Sebab yang tak dilaporkan selalunya mungkin dalam gandaan 3. Jadi kita dapatilah bahawa keadaan ini sedang berlaku. Kalau kita lihatlah dari segi uncertainty dan ambiguity, tadi Prof Mustafa telah berbincang tentang perbezaan pendapat. Sebenarnya perbezaan pendapat ni pun kita dapati berlaku di kalangan para doktor. Ya, sebab itu misalnya dari segi isu MCO, sebenarnya ada dua pendapat yang berbeza. Tengok mana yang kita nak tengok. Satunya ialah apa yang dipanggil oleh Great Barrington Declaration. Kalau kita lihat daripada Great Barrington Declaration, apa yang dicadangkan ialah jangan ada MCO. Supaya mereka biarkanlah mereka bebas supaya virus tu akan menjakiti ramai dari kita. Cuma kita nak buat apa yang kita lakukan ialah kita bagi special protection untuk mereka yang berisiko tinggi. Dan kalau kita tengok, mereka yang berisiko tinggi ni adalah golongan tua, golongan yang ada kencing manis, darah tinggi dan juga penyakit-penyakit yang mengurangkan immunity. Jadi
pendekatan ni mengikut hipotesis mereka ialah akan membenihkan, kita panggil herd immunity. Di mana bila ramai sudah dijangkiti, maka secara lumrahnya, maka secara semula jadi dia akan memberhentikan pandemik ni tadi. Itu pendapat Great Barrington. Pada 14 Oktober 2020, Lancet Journal melabelkan bahawa Great Barrington ni adalah satu kepalsuan, satu mitos dan paling bahaya. So, dia keluarkan pula yang dipanggil Memorandum John Snow. John Snow ni adalah epidemiologis pada tahun 1850. Ya. Dan dia kata kita perlu ada lockdown supaya kita dapat menghambat penularan SARS-CoV-2, virus yang menjurus kepada masalah COVID-19 ni. So di situ sudah ada perbincangan di peringkat kepakaran perubatan itu sendiri dan melalui maknanya sokongan saintifik. Jadi di situ yang kita panggil we are fighting the unknown to the unknown. So mana satu pilihan yang kita nak buat? Kalau kita tengok Great Barrington, dia kata risiko kematian cuma 5% saja. Di kalangan yang muda yang tak ada berisiko. Risiko kematian 80% adalah daripada mereka yang golongan 45 dan 64 yang ada masalah kesihatan yang lain. Jadi John Snow pula, kalau kita ikut kaedah John Snow, dia kata masalah sedemikian hanya boleh diatasi kalau kita buat secara MCO. Tetapi di situ juga ada masalah sama ada kita nak protect life ataupun livelihood. Sebab kalau kita lihat, sebenarnya MCO ni saya rasa hanya negara-negara kaya aja yang boleh meneruskan MCO sebab mereka banyak duit. Tapi kalau kita lihat mereka yang mungkin negara yang kurang berkemampuan, itu yang Ustaz kata tadi, mungkin bukan mati kerana COVID, mati kerana malnutrition. Jadi di sini yang kita perlu lihat dengan cara mana yang kita boleh dapati masalah ini. Jadi kalau kita lihat pula dari segi kajian-kajian untuk nak mempertemukan ya antara Great Barrington dengan John Snow ni, jadi dikata salah satu cara yang terbaik ialah melalui immunization. Itu salah satu pendapat lah. Ya, bila ada immunization mungkin kita boleh mempertemukan kedua pendapat sebab kedua-duanya memang ada kebaikan dan keburukannya sendiri. Ya, sebab itulah lumrah kehidupan. Dalam lumrah kehidupan ni apa juga yang kita showkan is like two side of the coin. Ataupun the double-edged sword lah. Macam double-edged sword ni maksudnya ada yang baik tetapi kalau kita tengok daripada kesampingan atau disalahguna maka ia boleh menyebabkan kemudaratan. Jadi saya bersetuju dengan pendapat Prof Mus tadi bahawa kita kena cadangkan supaya kita panggil setiap pandangan dan pendapat itu mesti ada ruang untuk feedback cycle. Mesti ada ruang untuk memperbanyakkan hipotesis. Sebab bila kita memperbanyakkan hipotesis dalam bentuk apa juga sekalipun, maka insya-Allah dengan itu kita akan mengurangkan ke jurang unknown ni tadi. Dan saya rasa dari segi mereka yang sepatutnya ditugaskan
untuk memimpin ya apa juga program. Jadi di situ perlu ada konsep adaptive and responsive. Jadi sebabnya bila ada krisis sebegini, kadang-kadang pengalaman masa lepas tu mungkin tak begitu lagi dapat digunakan. Jadi apa yang kita cadangkan is what we call severe strategy. Maknanya kita tak boleh lihat dari segi rigid hierarchy. Kita perlu lihat daripada decentralized concept, bukan centralized concept, bukan top down management. Itu salah satu daripada mungkin yang kita boleh cadangkan dan mungkin telah dilakukan. Ya, saya lihat memang telah dilakukan, tetapi mungkin perlu dari segi penambahbaikan. Jadi memanglah ada juga yang menganggap bahawa serangan COVID-19 ni adalah diandaikan seolah kita pergi berperang. Jadi dalam kalau kita tengok strategi peperangan, dia bukan general saja yang bertanggungjawab untuk mengatasi. In most instances adalah the troops behind the generals yang akhirnya sama ada kalah ataupun menentukan kemenangan peperangan itu sendiri. Okey, mungkin buat sementara ni itu saja yang mungkin saya dapat istilahkan lah daripada apa yang mungkin berlaku. Terima kasih Prof. Memang saya rasa satu yang perlu kita tengok. Saya sangat setuju dengan Prof sebut tadi mesti ada feedback cycle from time to time untuk melihat perkembangan, melihat di mana satu loophole yang kita perlu tambah, yang perlu kurangkan. Jadi inilah yang perlu sangat pada benda yang baru macam ni, COVID-19. Tak pernah Malaysia mengalami perkara seperti ini dan kita banyak kekurangan. Dan saya dulu pernah berada bersama-sama dengan crisis management, pihak kerajaan juga sama-sama ketika berbincang. Bila kita berhadapan dengan crisis management ni, kita kena menggunakan semua resources. Kita kena kumpulkan bukan saja semua resources, kita kena kumpulkan juga expert-expert yang kita kata daripada luar, yang kita tak pernah dengar pun kita kena nampak. Kita kata kes-kes yang terpencil. Mungkin kes terpencil itulah sebenarnya jawapan kepada apa yang berlaku. Jadi ini satu perkara yang mungkin kita boleh sama cadangkan, insya-Allah. Saya rasa cukup baik apa yang digambarkan oleh Prof tadi, terutamanya bila berlaku perbezaan pandangan di kalangan pakar. Pakar ni kata lockdown, pakar ni kata tak payah lockdown. Jadi yang bawah ni lagi pening kepala. Jadi terima kasih Prof, kita akan sambung lagi. Prof Adelina, kalau boleh saya sebenarnya terpanggil lah untuk nak sama-sama bertanya tentang bagaimana Thailand tak ada lockdown tapi dia punya kes tak banyak. Dan kemudian begitu juga setengah-setengah tempat. Dan adakah kita boleh lihat semula apa yang berlaku? Mungkin Prof boleh sebagai seorang pakar bahagian kesihatan awam yang berada on the ground bersama dengan frontliner melihat apa yang berlaku sekarang. Mungkinkah ada perkara-perkara yang boleh kita lakukan dari sudut pencegahan tadi di samping PKP, di samping lockdown? Mungkin ada tak perkara-perkara lain? Dan mungkinkah perkara itu kita terlepas pandang yang mungkin boleh kita sampai dan panjangkan kepada pihak berkenaan? Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi, saya ingin sebelum menjawab soalan mengenai dengan perkara lain di samping PKP, ingin saya jelaskan di sini apa yang telah Ustaz cakap tadi, iaitu kita berada dalam keadaan peperangan, kan. Saya dulu dalam tentera selama 7 tahun. Jadi tahulah juga sikit kan. Satu lagi saya nak jelaskan, saya sekarang ni bukan frontliner. Saya mengajar ya. Jadi tapi saya tahulah cerita yang berlaku di frontline. Saya hanya ingin mencakapkan pasal tadi Tuan Pengerusi ada cakap ada banyak orang tengah menuding jari, menunjukkan orang sini salah, kita punya pemerintah lah salah. Saya rasa untuk masa sekarang ini kita jangan menyalahkan siapa.
ya, pasal menyalahkan mana-mana pihak tidak akan membawa sebarang kebaikan pada masa ini, akan menambahkan lagi keburukan, ya. Jadi saya ingin bercakap kat sini kan, dalam masa begini kita tengok balik kepada surah Al-Nisa ayat 51, firman Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wahai orang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, iaitu pemerintah dalam kalangan kamu. Dan inilah pada masanya ini kita dengarlah sekejap lah, slow down dulu, dengar apa yang pemerintah cakap, ya. Dan mengenai dengan daripada segi perang, ya betul kita perang, tapi perang ni adalah targetednya perang, okay? Pasal daripada Thomas Wonyo, iaitu Profesor Sejarah Ekonomi di Universiti Bocconi, Itali, beliau berkata bahawa hibernasi, ya, that means economic hibernation, ya, hibernasi ekonomi semua berbulan adalah satu perkara yang tidak pernah kita tempuhi. Dan keadaan ini sebenarnya tidak berlaku dalam masa perang. Pasal tujuan perang ialah untuk mengeksploitasi semua kapasiti pengeluaran dan mengerakkan semua pekerja di luar yang dianggap layak pada masa damai. Tapi hari ini kita berlaku sebaliknya. Kita tak boleh ke mana-mana. Ya, kita menutup semua benda, ya, kita menutup semua pengeluaran yang tidak mustahak, kita menggunakan kapasiti sesedikit yang boleh dan sebilangan kecil pekerja dengan sebilangan yang kecil pekerja saja, sehingga kita tidak dapat tinggalkan rumah kita pun. Okay, itu adalah lain sikit daripada perang, ya. Jadi tetapi kita tahu bahawa, dan juga kita tahu bahawa kalau perang ia merosakkan peralatan, ia merosakkan infrastruktur ataupun modal insan. Oleh itu pemerintah bertujuan untuk memastikan peningkatan terus beroperasi sehingga mereka dapat memulakan semula ketika krisis selesai. That is masa perang. So apa yang saya katakan kat sini ialah kitanya sekarang ini ialah perang dalam perkhidmatan kecemasan. Lebih 2,000 ya anggota perubatan kita telah jatuh sakit oleh sebab COVID ini. Ya, pada Disember 22, Datuk Nur Ishak kata 1,880 orang. Dan sekarang ni saya dengar 2% daripada 160,000 kes yang ada sekarang telah dijangkiti ialah kita punya kawan-kawan kita di frontline sebagai yang dalam perubatan. Jadi perang ialah berlaku di dalam itu. Dan itulah sebabnya PKP ini kena ada. Ya, sebab kita punya tahap kita tangani daripada segi rawatan tu dah sampai ke tahap yang amat cemas, ya. Jadi kita pasal doktor pun dengan nurse pun semua sakit, ya, semua sedang jatuh sakit sebab dan juga pada masa yang sama ICU dan ventilator sedang digunakan dan kita takut kita tak cukup, ya. Dan kita lain pada Thailand, saya rasakan orang kita tidak ada social responsibility, tanggungjawab sosial tu kurang. Dia tapi tanggungjawab sosial daripada segi orang kita sahaja pun satu hal. Lagi satu yang paling penting ialah dia sebenarnya multi level tau. Dia punya masalah kita hadapi sekarang ni yang berlaku, apa yang kita berlaku sekarang ni ialah multi level. Daripada atas sampai ke bawah, daripada pemerintah sampai ke bawah. Okay, daripada segi pemerintah, kita masih lagi confused PKPP tu apa, PKPP apa, kita tak tahu. So boleh tak kalau boleh pemerintah pakai saja nombor ke ataupun warna tu saja. Okey, kalau dia merah, inilah dia punya syarat-syarat dia semua kena ikut. Kalau dia warna orange, ini semua. Ataupun kalau di tahap 1 ni, tahap 2 ini. Dia pasal sekarang ni kita PKP, kita tak faham. Berubah dia punya tu. Dalam PKP, dalam dia punya pemerintahan di dalam tu, perintah-perintah dalam tu berubah-ubah juga. Jadi orang tak begitu faham apa sebenarnya. Lagi satu ialah tak ada apa yang dipanggilkan micromanagement. That means kan dalam SOP tu katakan contohnya social distancing. Dalam SOP tu dia kata okay, social distancing ialah kita kena ada jarak dalam 2 meter. Okey, siapa yang monitor 2 meter tu? Saya pergi kat tengah tempat tengok 1 meter, 2 meter. Kalau saya setengah meter. Okey, tu satu hal. Lepas tu tak, Prof, dia mamak dah alih dah. Tiba-tiba dia kapakkan balik. Dan lepas tu orang tak tengok pun line-line yang you buat tu tak ada. Lepas tu kalau you tengok ramai, bagi dia masuk. Lepas tu bagi dia duduk. Dia duduk ramai-ramai. Patutnya duduk 2 orang, dia bagi dia duduk 10. Jadi saya nampak macam kita tak
Serius. Tak jelas Dan kita serius sebab apa tahu? Pasal Prof Husin tadi cakap, kita dah fatigue, kita dah penat. Pasal kita dah umur setahun kena ikut semua SOP. Jadi saya rasa banyak orang kata apa, kita punya attitude sekarang ni kita tak nak buat, bukan kita tak nak, pasal kita dah malas nak ikut. Ya. Jadi kalau ditanyakan kepada saya kenapa Thailand boleh buat, kita tak boleh, mungkin orang Thailand lebih patuh dan lebih peka dan lebih ada social responsibility, lebih disiplin. Okay, maybe that's the reason why. Okay, dalam masa saya cakap ni pun saya boleh bagi tahu yang masa hari tu saya ada dalam saya dapat tahu yang ada masa PKP pun diorang ada juga buat parti. Ada juga pergi keluar ramai-ramai. Jadi kita macam kita tak ikut seperti yang kita ikut bulan Mac dulu, tapi masa bulan Mac yang tahun lepas kes tak sebanyak sekarang. Tapi kita ikut pula kuat-kuat. Tapi sekarang ni kes dah banyak pada dulu, berkali-kali ganda, kita tak ikut. Jadi apa masalahnya sekarang? Dia dah banyak kali dah keluar dalam media, kerajaan dah keluarkan dalam media lah, buat kartun lah, apalah, cerita lah mengenai dengan patuhi SOP. Tak patuh juga. Okay? Dia kata 3W, diorang main-main kan. Kata pakai mask, yang kita pergi tengok je lah pergi kedai makan, dia pakai mask kat sini, di hidung ni nampak. Orang tukar masak ke, tukar kat kaunter ke, tak pakai betul-betul. Jangan cakap orang yang masuk dalam tu. Kita sepatutnya bila kita pergi makan kat restoran, kalau yang mana boleh pergi makan kat restoran, pakai mask tu, ambil kita punya suhu, ambil dia punya My Sejahtera tu kan, kita dah masuk ke situ kan. Lepas tu kita tengok, kalau ada tempat yang ada jarak tu, social tu, kita duduk, jangan pergi ramai-ramai. Masa kita dapat makanan baru masih buka. Ni tak. Okay. Lepas habis makan, pakai balik mask. Pergi kat kaunter bayar. Tu semua tak ikut. Tak ada satu pun yang ikut, saya tengok. So siapa yang patut buat ni? Siapa yang patut pantau ni? Ialah owner of the premise sendiri. Iaitu orang yang penjual tu sendiri. The owner is on to the owner. That means owner tu, dia punya restoran owner tu buat sendirilah sepatutnya. Dia kata, excuse me, tolong pakai. Tapi dia pun pakai lah juga. Excuse me, tolong pakai mask. Bila datang makanan baru buka like that. Jadi kan itu adalah social responsibility, tanggungjawab sosial, tanggungjawab kita sebagai manusia untuk kita tentukan bahawa kita putuskan rantaian tersebut. Masalah apa tahu lagi satu? Banyak pula grup yang anti mask. You kata anti vaksin, anti mask pun ada. Ada satu lagi grup anti mask okey. Ada. Yalah, kat US banyaklah, jangan cakaplah semua anti mask, social freedom kononnya. Tapi masalahnya sekarang ni, you pakai otak lah, senang aja. Kalau kita pakai, orang tu pakai, kalau kita batuk, orang tu tak kena, kita kena pada kita je pasal kita pada kita. So it's okay. Kan? Tapi kita protect. Kan dia ada dua tau. Dia ada dua layer. Us and dia orang yang pakai tu pun sama. So just use it because it's important. Tapi lagi satu saya nak cakap di sini. Ni mesti saya cakap. Sekarang ni saya tengok orang yang pakai mask, yang pakai buang ni, semua merata-rata kat tengah jalan. Dekat jalanan lah, dekat mana, kat tepi lah. Tak kisah langsung pasal environment. Tak kisah langsung pasal alam kita. Buang sana sini mask tu. Excuse me, kalau you ada kena penyakit COVID ni, you betul dalam mask tu, you buang kat tepi jalan. Orang yang lalu-lalu tu ingat tak boleh kena ke? Okay. So that's important kan? Betul tak? Kebersihan so satu. banyak benda tau kita kena fikirkan. So kenapa tidak kita nak savekan alam kita juga, kita beli mask yang kita boleh basuh. Yang mask banyak ada jual sekarang. Mahal sikit tapi kita basuh dan kita gunakan balik. Lagi murah daripada kita beli yang pakai buang ni. Bila buang pun kita ada banyak perkara. Kita kena potong dia punya string, jangan orang boleh beli, orang boleh ambil dia potong sampah, boleh recycle balik lah, macam-macam kan? Betul kan? So kita mesti tahu ini semua important. Okay? Tiga yang basuh tangan tu saya tengok memang kurang lah. Lagi satu banyak orang alergi. Saya sendiri pun memang allergic. So kita carilah benda yang bawa sendiri dalam bag. Kita punya own hand sanitizer, kita pakai kita sendiri yang low hypoallergenic. Okay, 3W. Okay, wash, wear the mask. Okay, lepas tu lagi satu this social distancing ni. Kalau kita berada dekat dalam tempat yang macam ada central aircon,
eloklah kalau sekali-sekala tu kita keluar ataupun kita buka tingkap kita. Because you know why? Circulation dalam satu bangunan tu memang tak elok untuk dan senang untuk dia menular. Itu lagi satu lagi. Lagi satu ialah jika close conversation, kalau kita kena jumpa orang, kita jaga, kita be distance supaya kita jangan terlalu dekat. Kalau dia kata 1 meter, kita duduk jauh sikit. Kalau boleh jangan jumpa macam ni saja cukup. Lagi elok. Kita patuhi SOP sebab itu adalah tanggungjawab kita. Orang kata ini adalah fardu kifayah, tapi saya nak tanya Ustaz, fardu kifayah ke fardu ain sekarang? Kalau dia beri kesan yang wajib, mudarat tu jadi fardu ain lah. Sebab dia bergantung kepada sejauh mana kesan bahaya tu kan. Betul. Jadi kalau kita dalam keadaan sekarang ni dia menjadi fardu ain. Nah, jadi kalau dah jadi fardu ain, kenapa kita degil sangat tak boleh nak ikut? Itu yang saya nak tanya tu. Jadi kita, kalau unjaran saya ialah untuk setiap ketua keluarga untuk jaga keluarga dia sendiri. Okay. Kalau dia kata keluar 2 orang saja, keluarlah je 2 orang. Okay. Kalau dia kata jangan keluar, kalau boleh jangan keluar, jangan bawa anak keluar, jangan bawa. Hari tu masa kita keluar sekejap daripada PKP dengan anak semua bawa berjalan ke dalam kawasan yang tertutup air condition, berlari sana sini, tak pakai mask. Ya, jadi kita, kalau Ustaz tanya saya, kenapa kita jadi teruk? Sebab tu, kita pergi, bila kita boleh cross border, dah semua keluar berjalan. Tak ada dah keluar berjalan tu dia tak fikir pasal SOP. Pasal kita pergi bersia-sia tu tak fikir pasal SOP. Dekatlah apalah pergi tak kisah. Dan okey, kalau kita pergi kat tempat yang tak ikut SOP, kita boleh tegur. Kita kata excuse me, boleh tak you all pakai mask? Kita boleh tegur owner tu, kita boleh cakap dengan tu, why can't you wear the mask? Pasal tu adalah tanggungjawab kita. Pasal kita adalah orang Islam, kita bertanggungjawab untuk bagi tahu apa yang kita rasa salah untuk kita berhentikan babak ni. Baik. Tu pada pandangan saya lah Ustaz. Terima kasih Prof Adlinah. Prof Mustafa, saya confused. Daripada apa yang digambarkan tadi oleh Prof Muhammad tadi, dia kata Barrington Declaration, Barrington Declaration tadi, dan kita kena bergaul, bercampur, tak ada lockdown kan. Daripada kata yang satu pula kata kena lockdown kan, jadi itu satu benda yang jadi those semua tadi. So macam mana yang pada pandangan Prof Mustafa dari sudut PKP tadi tu, bagaimana sebenarnya, sebab daripada apa yang saya bacakan satu kenyataan daripada KKM menyatakan bahawa 80% kes positif tidak ada simptom asymptomatic. Jadi tidak ada gejala, tidak ada sakit, tak ada demam, tak ada selsema. Jadi kalau kita nak tengok orang yang tak ada demam, tak ada selsema, tak ada simptom, tak ada gejala ni, macam mana kita nak tahu dia tu patut dikurung ataupun tidak patut dikurung kan? Dia tidak ada gejala. Itu satu. Jadi sebab tu macam mana kaedahnya? Ini satu yang boleh confuse kepada kalangan kita. Jadi sebab tu saya nampak bila kita tak nampak orang mati, contohnya di Thailand. Saya sebenarnya masa Covid ni pun saya ada ke Thailand, ni rahsia lah. Tapi nak sebut kat sini, saya pergi, adalah dia punya SOP-nya, quarantine sebagainya. Tapi nak sebut sini, saya tengok kat Thailand ni, dia macam kita biasa, tak ada apa dia panggil, tak ada jarak-jarak, tak ada. Dia pakai mask ni masa nak masuk 7-Eleven je dia pakai. Itu pun ada yang pakai, ada tak pakai. Tapi kita tengok kan, tidak adalah yang bagaimana digambarkan tentang ada orang matilah sekadar naik dan sebagainya. Jadi ini satu persoalan yang saya nak minta, sebab tadi Prof ada sebut tentang perawatan, al-wiqayah, pencegahan. Prof ada sebut tentang ubat. Prof ada sebut tentang bagaimana fakta-fakta yang menunjukkan bahawa mungkin targeted PKP ataupun micro management PKP. Mungkin Prof boleh tolong boleh uraikan sikit insyaAllah. Okay, sebenarnya itulah yang kita nak cuba terapkan sebenarnya sekarang ni. Sebab PKP yang kita tengok sekarang ni boleh meruntuhkan ekonomi. It's too much affecting the business community dan juga ekonomi lah. So kita tengok
aktiviti tidak boleh berlaku because pergerakan apa semua tu banyak orang tak tahu dan juga lalai dan tak ambil perhatian. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok positif pesakit positif yang telah dimasuki oleh virus dan bila dia sihat dan sebagainya, sebenarnya kita tak tahu berapa puluh persen yang macam itu dalam masyarakat. Dan kemungkinan ia adalah satu benda yang sihat. Macam kita ada flu virus lah. It is just like that. Ada orang dapat teruk, ada yang kena sesama sikit, bersin 2 kali habis. Makan vitamin C banyak-banyak. So these are what can contain in a society. Okay. Berdasarkan pada itu, saya jelaskan tadi kalau boleh kita increase our immune system. Boost up our immune system. That will to a certain amount, certain percentage, lower down the numbers. Dia keadaan macam ini akan jadi herd immunity dalam jangka panjang. This is how herd immunity can be acting on the population. Okay. Lepas itu pula, satu lagi, bila kita dah ada positif, kita patutnya bila ada yang positif yang betul-betul acting serious, that person must be 100% control. Bukan suruh dia satu kampung, no. Kampung dia tak kena lagi sebenarnya, orang itu je. So, mesti keluarga dia akan dikawal dengan 100% ketat supaya tidak ada jangkitan langsung. Dan kita hanya mengawal beberapa golongan saja. Kita tak kawal satu kampung, kita tak kawal satu negara. So, tapi sekarang ni saya tak tahulah, mungkin orang infectious disease lebih tahu sebab dah merebak terlalu banyak. Susah dah nak buat micro control ni. Kalau dulu mungkin kita boleh. Tapi sekarang ni kita boleh membantu untuk mengurangkan dengan cara disiplin. Okey, penjarakan, very important. Mask, very important. Dan tidak keluar kecuali perlu. Tidak keluar kecuali perlu. Dan kan di restoran itu saya rasa memang tidak patutlah sebab bahaya. Satu lagi bersiaran, bukan bersiaran, pergi holidays. Saya dengar tadi ada seorang bekas menteri di Kelantan, dia kena COVID. Dia pergi holiday. Saya baru dengar tadi, terkejut saya. Berada juga orang pergi holiday. So these are things that we as a citizen should take responsibility. Kalau kita warga negara yang sedar kepentingan, kita mesti ada responsibility. Tak payahlah pergi holiday, duduk kat rumah diam-diam. So these are the things yang kita boleh buat untuk mengawal. Dan satu lagi alternatif treatment tadi itulah. Macam ambil ubat yang profilaktik apa semua tu, itu boleh. Dan satu saya nak masukkan di sini juga sebab saya ni toxicologist. Yeah. Saya banyak benda yang toksik saya kena bagi tahu. Yeah. Okay, sanitizer, hand sanitizer. Saya telah beberapa kali jumpa sanitizer yang ada warna. Dan ada juga dia letak a lot of glycol supaya dia tak meruap dengan cepat. Bahan-bahan ini berbahaya. Kita telah lupa pun bila kita sibuk duduk lab ni, kalau kita lab banyak kali, bahan-bahan ini tidak meruap. Yang meruap alkohol saja. So bahan-bahan ini masih ada di tangan ni. Coloring ada kat situ dan glycol ada kat situ dan ada juga aromatic material, bahan-bahan pewangi. So apa yang kita perlu buat, kalau kita pergi keluar dan dah banyak kali buat sanitizer punya sapuan ni, balik rumah basuh tangan. Wash with soap and water, kalau boleh warm water. Sebab bahan ini dia melekat betul. Sebab dia jenis glycol, dia boleh lekat kat tangan dan juga ada waxy sikit. Tujuan dia nak tahankan alkohol tu daripada meruap. So ini sanitizer. So kita kena berhati-hati juga. Nanti COVID tak kena tapi benda lain pula. So these things we should take precaution. Okay, dan satu lagi kita kena ingat jugalah bila kita
nak kawal COVID ni. COVID ini sebenarnya dia merebak melalui udara. Dan kadang-kadang kita terlupa bila kita berjalan pun, sometimes kita beratur, for example, kita tak sedar ada orang depan ni bersin ke apa ke, be careful. So elakkan benda-benda macam tu lah. So kalau kita boleh practice all these good habit bersama dengan immune booster, bersama dengan kawalan orang-orang yang ada penyakit ni, kawalan yang lebih ketat macam sekarang. So bersama dengan ciri-ciri lain yang kita itu, insyaAllah kita akan dapat awal. Bukanlah nak kata kita boleh curb 100%, tapi kalau kita boleh bantu curb about 50%, the numbers will reduce. Yeah. That's how we can try. Baik, insyaAllah. So Prof, satu soalan yang mungkin saya nak tanya ni tentang sebut tadi tentang perawatan alternatif, Yes. ataupun ubat alternatif. Adakah ia telah komplit dan boleh kita cadangkan kepada pihak kementerian untuk dilaksanakan, dan sejauh mana option, maknanya siapa yang nak ambil vaksin, siapa yang tak nak ambil vaksin tadi tu, sejauh mana option itu ada satu keperluan ataupun satu suplemen saja. Macam mana pendapat tahu? Okay, ini tricky sikit. Okay, tapi saya rasa kita boleh kalau kita bersungguh-sungguh cuba. Okay. Alternatif ni ada tiga jenis. Ni tiga je. Okay. Ada tiga jenis. Okay, satu yang purely prophylactic. Okay, prophylactic ni kita boleh makan immune booster, kita boleh makan macam habatus sauda apa semua tu. As long as semua ini dipastikan safe, selamat, tidak ada apa-apa kemudaratan. So kenapa kita perlu halang? Yeah. Dan kenapa kita tak galakkan? Yeah. Kalau kita mampu. Satu, there is nothing to worry. Yeah. Kita makan semacam kita makan nasi je. Jangan berlebihan lah. Itu tak boleh lah. Kalau berlebih ambil sahabat tu saudah 1 kilo sehari, definitely cari nahas lah. So kalau kita ambil dengan kadar yang betul, vitamin C, vitamin D, banyak dibuktikan dalam hospital pun. Saya tengok 2-3 hari lepas ada report dah. Dia try vitamin C. So all this tak salah pun. Dan tidak ada kemudaratan. Kenapa kita tak cuba? Yeah. Why are we not doing this? Yeah. There's nothing to lose and a lot to gain. Okay. Tak ada kerajaan bagi sound kat kita ke, bagi tahu kita amalkan benda ni ke apa, tak ada. Quiet, tunggu vaksin aja. Yeah. This is very very poor lah. Yeah. Poor management. Yeah. Okay. Lepas itu kita ada juga selain pada benda ni, kita ada juga ubat-ubatan. Macam saya cerita tadilah, ivermectin lah, apa-apa semua tu. So ini pun boleh, tapi ini kita jangan sewena-wena guna. Sebab ivermectin ini kita tak boleh simply ambil gitu je, jangan. Tapi ada choice. Kita government boleh look into this. Government boleh tengok macam mana nak laksanakan. Mungkin ada protokol tertentu, private clinic boleh tolong, nama perubatan lain boleh tolong. Cari cara lah. Don't sit still and then wait. Okay, so that is another alternative. Dan selain daripada itu, banyak lagi lah, macam-macam lagi. Kita macam kita ambil complete minerals, elemen apa semua tu. Ini bukan cure. Ini untuk boost up immune. Ada juga, saya tengok di India, dia pakai steam. Steam ni, kalau kita tengok, ada logiknya, tapi tidak bolehlah berpanjangan. Jangan buat banyak hari-hari semua tu, nanti tak bagus. Tapi kalau untuk setakat prophylactic sekali-sekali, that is very good. Saya tak tahulah, di China dia kata memang semua orang buat macam tu, but I cannot prove it. I don't know. But by logic, it can work to a certain extent. Okay? Bukanlah kes yang dalam ICU ada. Ini secara prophylactic. Banyak lagi cara lain. Banyak lagi. Government has to look into this and advise the public what can be done, which one cannot be done, siapa yang boleh buat, identify properly. I think kita ramai di Malaysia ni, kita pun maju. Dan kita ada acuan sendiri, kita ada alternatif. Whereas dekat luar sana, dekat Amerika tak ada.
Yeah. Batu Saudah dia orang tak kenal pun. But we have. Why don't we use it? Yeah. These are things that we can try and we can promote. Yeah. Murah pula tu. Yeah. Okay, so these are things yang saya rasa kita boleh tengok. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Dok, Prof, kita boleh cadangkan, dan saya juga ada cadangan juga untuk kita mungkin boleh propose pada Yang Perdana Menteri supaya kita boleh buat dalam bentuk micro management. Mungkin kita try Melaka dulu ke, kan, benda-benda yang begitu, tengok jatuh tak jatuh kita punya positif tadi kan. So insya-Allah ini satu perkara yang kita boleh bincang. Mungkin dalam masa 5 minit ataupun 10 minit, Prof Muhammad, boleh tak Prof cadangkan kepada kita untuk bagaimana nak menghadapi suasana ni dalam konteks mental kita pada rakyat, pada kerajaan, kepada pemimpin-pemimpin, supaya semuanya harmoni. Rakyat tak buruk sangka dengan pemimpin, pemimpin pun tak buruk sangka dengan rakyat, masing-masing harmoni dalam keadaan stres yang sedang memuncak sekarang. Ya, Prof. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi pengendalian krisis, mungkin apa yang kita boleh cadangkan ialah macam mana kita nak reduce the harm. Jadi harm reduction lah kalau kita ambil istilah dari segi pengendalian penagihan dadah, kita panggil harm reduction. Jadi ada berbagai cara yang kita boleh lakukan. Sebenarnya kita perlu lihatlah adakah stake agency lain yang mungkin boleh membantu, terutamanya dari segi pengendalian masalah psikologi dan juga psikiatri. Sebenarnya ini kita sudah lakukan even di peringkat nasional, dan telah mendapat pengiktirafan di peringkat dunia, di mana kita mengendali ketika itu rebakkan HIV di kalangan penagih dadah yang tidak dapat diatasi secara konvensional. Apa yang kita cadangkan ialah program yang kita panggil psycho-spiritual intervention di dalam masjid. Jadi kita sebenarnya mempunyai 6,500 masjid di seluruh negara. Jadi dan kita dah buat kajian bahawa jika dilakukan secara teratur dan secara menggemblengkan unsur perubatan, psikososial, counselling, psikoterapi, maka dia sebenarnya dapat menambah baik dari segi accessibility untuk mereka yang bermasalah datang mendapatkan rawatan. Tetapi kena ada 3 unsur tadilah dalam masjid tu. Ada unsur memberi ubat, ada unsur psikoterapi, counselling, dan juga ada unsur memberi yang kita panggil Islamic spiritual intervention ataupun brief religious intervention. Jadi semasa krisis sebenarnya ramai kita lihat bila seseorang itu mengalami krisis, dia akan balik kepada agama lebih mudah pada mereka yang tak ada mengalami krisis. Apa juga jenis krisis, tak kira, apatah lagi pandemik. Jadi sebenarnya kalau kita dapat memperkembangkan yang kita panggil spiritual enhancement therapy melalui masjid-masjid ni tadi, insya-Allah maka tak perlulah sampai pesakit ni sampai terpaksa pergi kepada pakar psikiatri, sebab pakar psikiatri pun tak ramai. Itu yang mungkin kita boleh menerapkanlah unsur preventif dan juga unsur rawatan dalam mengendali ke mereka yang bermasalah ini. Jadi Prof, masalah COVID ni ada juga mengaitkan dengan perceraian, masalah rumah tangga dan sebagainya tau. Ya betul. Prof, macam mana nak buat spiritual enhancement tadi sedangkan masjid kita lockdown? Jadi tak apalah yang lockdown tu, sebab saya dengar ini dari segi perintah bukan saja pegawai tetapi perintah sultan. Jadi itu kita boleh ikut, tak perlu. Tapi mungkin kita ada macam sesi rawatan
di masjid. Ya. Dan ini tak perlu Jumaat pun, tak perlu hari-hari tertentu. Jadi di mana mereka yang bermasalah ni, dengan sama ada masalah dengan kewangan, masalah dengan sakit, masalah dengan bantuan keuangan tu, dia boleh pergi ke masjid dan mendapat bantuan. Tak perlu semua datang sekaligus. Mungkin kita boleh bagi misalnya maksimum 3 orang, 5 orang untuk mendapat counselling secara psikospiritual. Yang saya lakukan dulu dengan perawatan metadon ni tadi ialah dia mendapat sokongan daripada JAKIM, Dr. Surip, ya, dia bantu kita, daripada MAIS, daripada JAIS. Jadi apa yang kita lakukan, kita latih, ya, kita panggil Tok Sia, Tok Imam, dan juga ahli jawatan kuasa masjid, ya, kita latih cara mana untuk nak mengenal pasti mereka yang bermasalah, cara mana rawatan asas secara kaunseling, dan di situ kita terapkan takwa rating scale. Kita cuba sebenarnya kita dapat bantuan daripada Dr. Ustaz Roslan daripada Akademi Islam Universiti Melaya. Ini semua dibuat dalam dan cadangan dibuat di Universiti Melaya. Kita gunakan Masjid Ar-Rahman sebagai tempat percubaan social experimentation kita. Dan alhamdulillah kita dapat tunjukkan keberkesanan, ya, cara yang mudah, cara yang murah, dan cara yang sebenarnya boleh dilakukan dengan memberi, maknanya kita panggil empowerment kepada ahli karya, dan juga even Tok Siap dan ustaz-ustaz yang berminat lah untuk melakukan perkara tersebut. Saya rasa memang ramai ustaz berminat sebab ustaz-ustaz pun dah tak boleh beri ceramah hari ni. Semua kena PKP kan. Kemudian saya rasa di sinilah peranan NGO seperti Majlis Dakwah Negara, mungkin seperti NGO Islam yang lain, yang ada, kita boleh bersama-sama untuk nak membantu. Kita ada lagi simpan project paper dan juga perkara-perkara yang mungkin boleh diguna pakai lagi lah untuk nak memperkembang. Itu yang saya katakan tadi, cuba kita capitalize 6,500 masjid untuk nak mengendali semua krisis ni tadilah, termasuk masalah yang saya katakan rumah tangga, perceraian, dera dan sebagainya. Even apa ni sekarang ni, contohnya apabila 150,000 pelajar-pelajar tahfiz yang tidak boleh pergi tahfiz balik kat rumah. Jadi kita pasti banyak terlibat dengan kes-kes sampai peringkat kes yang kita tak boleh nak fikir lah, kes rogol, kes liwat, macam-macam. Padahal mereka ni semua adalah pendedahan pada tahfiz bila dah keadaan stres kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan paper-paper itu dapat kita kembangkan besok, yang kita bawa lah insyaAllah kepada Perdana Menteri, mudah-mudahan menjadi sebagai advisory. Prof Adelina, mungkin dalam masa 5-10 minit, kita masa agak terhad, boleh tak Prof ceritakan sedikit apakah itu compliant fatigue syndrome dan kemudian bagaimana cara kita nak cuba cadangkan supaya dilaksanakan penyelesaiannya? Sila Prof. Saya rasa tadi telah diceritakan oleh Prof Hussein tadi, Muhammad Hussein. Jadi ia adalah pasal orang dah penat ikut PKP ni, SOP semua. Jadi diorang semua dah malas dah. So jadi diorang dah leka lah. Jadi sebenarnya saya nak jadi cara mengatasi simple saja. Dan means kita ambil respons tanggungjawab sebagai seorang individu dulu. Jadi daripada segi individu, kita jaga keluarga kita dulu. Jadi kita, kalau kita penat pun kita fikir, kita duduk rumah, kita jaga keluarga kita macam mana. Macam Prof Mustafa tadi cakap, kita makan makanan yang seimbang, kita ambil vitamin C, kita keluar dan make sure yang kita exercise dekat luar, kena matahari, jadi vitamin D kita pun akan meningkat. Okay, exercise jangan lupa ya, pasal senaman adalah penting untuk badan kita. Lepas tu kita make sure yang mental dalam keluarga kita pun okay.
Prof Hussein cakap. Kalau kita tak okey, kita cari ustaz ke siapa ke yang boleh tolong ke kan, befrienders ke ya, kita cari. Lepas tu daripada yang lepas tu community leaders. Daripada segi community leaders iaitu ketua kampung, ketua bangunan, ketua taman, dia kena tengok dalam keadaan keliling dia macam mana boleh penyakit dia boleh menular dalam kawasan dia dan ambil langkah-langkah untuk cegah daripada menular dalam kawasan dia. Jadi dengan cara tersebut dia responsibility tu meningkat tinggi. Ini adalah dikatakan micromanagement daripada awal, daripada peringkat keluarga naik kepada peringkat komuniti, naik kepada peringkat negara kan. Jadi jangan kita hanya suruh kita punya pemerintah saja. Kita mesti tahu bahawa di samping perubatan yang staf-staf perubatan, staf-staf seperti polis dan tentera dah rela pun dah penat nak kena jaga border dan masuk keluar kena jaga dalam panas, dalam hujan. Kesian tau. Kalau saya tengok pun tak larat. Kita kena kesiankan juga. Jadi kalau kita tak tolong diri kita sendiri dulu, kita tak dapat nak tolong orang lain ni yang tengah cuba nak buat kerja orang. Dengan NGO yang pergi masa banjir ni semua expose. Jadi kita semua terpaksa fikirkan untuk kita sebagai manusia, kita kena fikir pasal orang lain. Ya, itu ada tanggungjawab kita. Lepas tu lagi satu ialah yang tertinggal ni. Saya ada satu golongan yang tidak diadres sekarang ni, iaitu golongan kita punya pekerja asing dan daytime workers yang kerja daily wage earners. Jadi orang yang bekerja yang dapat bergaji tiap-tiap hari dengan orang yang freelancing, diorang ni semua dan banyak budak anak-anak muda pun yang baru dapat kerja kena buang kerja. Okey, yang ini tak ada masuk dalam kita punya package nak tolong orang ni. Jadi saya ada pernah dengar pun ada kes di mana orang asing dia pergi ambil cari ikan kat Lombok. Lepas tu kata kau dapat ikan, share lah. Kau tak dapat, kita ambil lah kangkung kat tepi tu, kita makan. It's that bad tau soal sekarang ni. Jadi kalau dah teruk sangat macam ni, apa kita perlu buat? Jadi kita kena get together sebagai satu community. Kita datang sekali, kita adakan bantuan. Jadi orang ni semua, orang yang berkeliaran ni cari-cari makan ni, tu pun yang boleh menularkan penyakit. Jadi kita kena adakan satu sistem di mana kita boleh address isu macam ni. Basic makanan kena ada makan. Kalau tak ada makan tak boleh hidup. So kita kena adakan satu cara di mana kita boleh campaikan bantuan makanan ni kepada mereka supaya mereka jangan berkeliaran mencari untuk, dan they will spread the disease. Jadi kita inilah NGO satu, tapi NGO pun sekarang ni kekurangan kewangan. Pasal orang yang donate pun kurang. Jadi macam kita buat satu sistem di mana kita boleh donate sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Adakah ada cara kita boleh buat begitu? Tu kita kena fikirkan. Jadi saya nak cakap tu sajalah pasal kita golongan ni terlupa tau. Inilah yang kita yang boleh pergi menularkan penyakit tersebut. Baik, saya tak lupa golongan yang bekerja daripada luar negara ni yang datang ke sini kan. Memang sebenarnya masalah mereka ni sebenarnya lebih teruk, terutama yang kerja gaji dia based on daily. Bila dia tak boleh keluar tu memang dah tak boleh dah kan. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan perkara ini akan dapat disatukan dalam satu proposal nanti. Mungkin kita boleh gabungkan dengan MDM, boleh gabungkan dengan NGO yang lain. Kita buat satu proposal yang komprehensif. Kita boleh sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mungkin pada masa itu kita boleh cadangkanlah semua yang kita cakap tadi tu. Cumanya satu perkara yang mungkin menjadi kritikal juga sekarang ini ialah macam mana disebut oleh Prof Hussein tadi, kita ni dalam keadaan stres, dalam keadaan yang frontliner memang stres. Saya lalu kat jalan raya tu kadang-kadang kat roadblock tu polis nak tengok surat pun tak payah tengok jalan gitu. Tak larat nak tengok banyak sangat. Jadi nak sebut kat sini, bila stres dan kemudian ada perkara-perkara negatif yang masuk di dalam pemikiran rakyat, maka sudah tentu dia akan menyebabkan berlaku satu rebel, satu pemberontakan, satu benda yang tak betul. Jadi sebab itulah saya menyeru kepada setiap yang ada, terutamanya mereka yang memimpin masyarakat dan juga NGO supaya sama-sama kita berperanan dalam keadaan susah. Saya teringat masa saya pergi ke Aceh pada satu ketika tsunami dulu, satu peringkat bila dah semua satu kampung kena, yang selamatlah. Mereka kita gabung sama-sama, buat makan sama-sama, jadi benda kita bekerjasama. Ya betul, Ustaz. Bila kerjasama, alhamdulillah dapat satu yang baik. Dan insya-Allah saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Mustafa Ali Muhammad yang telah bersama kita dan menceritakan banyak tentang vaksin tadi, begini bagaimana salah tanggap, salah faham, dan bagaimana cadangan beliau yang utama tadi ialah yang amat saya rasa ramai yang rasa seronok ni ialah
mungkin digambarkan tadi, jangan sampai kita hanya fokus pada satu saja. Kita ada rawatan lain, kita ada ubat lain, ada preventif lain, dan juga kita ada juga alternatif, contohnya tibun nabawi, macam mana Rasulullah buat, macam mana sunnah buat, macam mana juga herba-herba, dan tidak lupa juga yang telah ada clinical trial, contohnya ivermectin tadi, itu benda yang telah pun dibuat di negara lain yang mungkin kita boleh apply di sini. Jadi itu antara perkara yang saya rasa solution yang penting untuk kita sama-sama buat, dan sebab ada di kalangan rakyat kita yang gelisah tentang macam-macam berita angin ataupun tentang macam berita, sama ada berita angin atau berita betul berkenaan dengan mRNA, vaksin yang kita nak tunggu ni. Jadi keresahan itu dapat dirasai. Saya dihubungi oleh ramai orang, tentera, polis, doktor, nurse, tanya, adakah kami akan diwajibkan ambil vaksin? Kalau kami diwajibkan, ada setengah ni, salah seorang tentera, ada beberapa lagi, ada seorang ni, dia kata, saya akan keluar dari tentera, lari. Saya kata, takkanlah semua keluar tentera, semua keluar polis, semua tak siapa yang akan berkhidmat untuk negara ni. Jadi, sekiranya perkara ini dapat diselesaikan dengan segera, maknanya tidak bergantung pada satu aja kita kata solution tadi, kita ada ivermectin, kita ada ubat-ubat yang lain yang boleh menggantikan vaksin, saya tentu insya-Allah dia akan jadi harmoni pemikiran rakyat kita ni, tidaklah resah sangat. Jadi ini antara perkara yang Prof sentuh dengan panjang lebar, dan kemudian Prof Hussein juga telah menceritakan bagaimana kita kena mengawal psikologi aspek pemikiran dan mental dari secara komprehensif, bukan hanya kerajaan, hospital fikir. Saya rasa kerajaan tu tak sempat nak fikir ni, kena bagi pada NGO, kena bagi pada micro management, pemimpin masyarakat. Kita kena menggerakkan semua supaya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di peringkat pemikiran mental tidak akan terbiar macam itu. Kita akan boleh bantu. Jadi di sinilah saya rasa peranan NGO dan peranan mereka yang bersama dengan masyarakat di peringkat kepimpinan rakyat tadi boleh tidak ajalah sekadar kita harap kepada kepimpinan kerajaan untuk, sebab mereka dah banyak sangat benda nak fikir. Dan terima kasih kepada Prof Adina juga yang telah mencarankan kepada kita bagaimana SOP perlu dijalankan dengan betul. Kita kena ikut bagaimana sepatutnya supaya kes-kes itu dapat dihentikan. Dan insya-Allah mudah-mudahan terima kasih kepada Prof Mustafa, Prof Muhammad Hussein Nabil, Prof Dr. Adilina. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita bincangkan ni, walaupun sebenarnya banyak lagi saya nak tanya ni, tapi pasal masa tidak mengizinkan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran dan barakah kepada kita. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi kita akan sama-sama dalam majlis seperti ini. Terima kasih kepada Majlis Dakwah Negara yang telah memberikan kepercayaan kepada kita semua untuk sama-sama berkongsi dalam platform yang ada ini, insyaAllah. Aku liquli hadza astaghfirullahalazim. Terima kasih sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.